Salam sejahtera kepada Puan Abia dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu dan cabaran dalam perkamusan. Kamus pertama ialah Kamus Eka Bahasa, juga dikenali sebagai kamus monolingual dan bahannya dalam satu bahasa sahaja. Dalam kamus ini, entry disusun menurut abjad dan bentuk dasar kata dijadikan entry kamus. Dalam kamus ini, makna yang dihuraikan berbentuk pemberian yang panjang dan mungkin kompleks untuk mencapai maksud sejelas-jelasnya. Tarifan makna ke atas kata-kata berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandungi kata-kata berkenaan. Contoh Kamus Eka Bahasa ialah Kamus Dewan yang dikenali. Kamus ini mengalami perubahan dari masa ke semasa, yang ini merupakan isu dan cabaran untuk Kamus Eka Bahasa ini. Penyesuaian ejaan mengikut pendomen ejaan Rumi Bahasa Malaysia yang dipersetujui bersama antara negara anggota MABIM pada tahun 1984. Dan selain itu, penambahan entry baharu pada setiap edisi merupakan salah satu isu juga, dan masyarakat tidak mengamalkan bahasa baku seperti yang terdapat di dalam Kamus Eka Bahasa. Penggunaan perkataan yang tidak bersesuaian dengan ayat. Kamus yang kedua ialah Kamus Dwi Bahasa. Kamus Dwi Bahasa dikenali juga dengan nama Kamus Bilingual yang menggunakan dua bahasa. Kamus Dwi Bahasa bertujuan untuk mendapatkan bentuk terjemahan daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. Contoh Kamus Dwi Bahasa ialah Kamus Dwi Bahasa Oxford Fajar. Isu dan cabaran yang dihadapi oleh Kamus Dwi Bahasa ialah tidak mengandungi variasi ejaan. Dalam teks bahasa Inggeris yang diterjemah, entry perkataan warna dalam bahasa Inggeris dieja sebagai color, iaitu ejaan Amerika Syarikat. Namun, warna dalam kamus ini hanya dieja mengikut ejaan British, iaitu colors. Keadaan ini akan menimbulkan kekeliruan kepada pengguna, terutama pelajar sekolah. Cabaran yang kedua ialah tidak mengantongi transkripsi fonetik. Kajian C. Banghart 1962 dalam Ibrahim Ahmad pada tahun 1994 mengenai pemeringkatan jenis keutamaan maklumat dalam kamus ialah sebutan. Hal ini menunjukkan bahawa transkripsi fonetik juga penting untuk dimasukkan dalam kamus. Hal ini kerana pengguna kamus ini ialah pelajar sekolah, iaitu mereka merupakan golongan yang baru ingin belajar bahasa Inggeris dan mereka bukanlah penutur natif bahasa tersebut. Dengan adanya transkripsi fonetik dalam kamus yang menjadi rujukan mereka, mereka akan lebih mudah mengetahui sebutan sebenar bagi entry bahasa Inggeris tersebut. Isu dan cabaran yang ketiga ialah tidak disertakan senarai kepentingan bagi label dan kata-kata umum. Antara kepentingan tersebut ialah DST, UMP dan KS. Perkataan yang menjadi masalah kepada pengguna ialah kepentingan tersebut tidak dapat difahami. Pengguna mungkin akan membuat anggapan bahawa kepentingan DST itu merujuk kepada dan sebagainya. Tetapi terdapat pula kepentingan DSB bagi merujuk dan sebagainya. Oleh itu, senarai kepentingan haruslah disertakan agar kepentingan yang digunakan dalam kamus tersebut dapat difahami oleh pengguna. Jenis-jenis kamus lain, iaitu kamus etimologi. Kamus yang menumpukan perhatian kepada asal-usul kata dalam tradisi tekstur. Contohnya, Indonesia. Kamus ini menerangkan asal-usul perkataan dan mana asalnya. Isu dan cabaran untuk kamus etimologi ialah kosakata baharu bahasa Indonesia semakin banyak yang bersumber pada bahasa Inggeris dan kosakata yang sudah ada mengalami perubahan ejaan kerana peralihan rujukan ini. Contoh, masalah kata atlet dengan Italian yang berasal dari bahasa Belanda atlet, bukan bahasa Inggeris athlete, yang dilafalkan atlet. Peralihan ini menimbulkan kebingungan bagi para penutur bahasa Indonesia. Seterusnya, kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu dan cabaran penyusunan dan pengasilan kamus.
Penyusunan kamus merupakan usaha kodifikasi bahasa yang menjadi bahagian penting dalam pembinaan, pengembangan, dan pembakuan bahasa. Penghasilan kamus tujuan untuk memenuhi tuntutan kodifikasi bahasa yang semakin bertambah, di samping memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kamus yang dihasilkan haruslah memenuhi aspek kewibawaan sebagai rujukan utama dari segi kosakata dan aspek kebahasaan lain. Isu dan cabaran yang timbul akan memberi kesan kepada fungsi kamus sebagai wahana meningkatkan keefisienan bahasa dari segi pengembangan bahasa dengan pembakuan ejaan, sebutan, kata bahasa dan sebagainya. Secara umumnya terdapat beberapa isu pengamusan, yaitu aspek ruang lingkup, penyusunan kamus, pendidikan membaca kamus, penutupan perkataan baharu, keperluan kamus tui bahasa, dan pengkomputeran kamus. Isu yang pertama yaitu ruang lingkup penyusunan kamus. Ruang lingkup penyusunan kamus Melayu perlu diperluas agar kamus-kamus yang dihasilkan dapat menyaringi kamus English dalam pasaran terbuka. Dalam dekad mutakhir ini, dunia pengkamusan mengalami perubahan besar dari segi format penyusunan, media penerbitan, penerokaan, kamus-kamus khusus yang baharu dan sebagainya. Contohnya, kamus English mempunyai keberbagai format penyusunan, kecanggihan media penerbitannya, serta penghasilan jenis kamus khusus yang dihasilkan. Kamus-kamus Melayu seharusnya mempunyai rentak yang sama agar terus relevan dalam pengembangan semasa dan memenuhi kehendak semua pengguna kamus. Isu yang kedua ialah penyusunan berbagai jenis kamus. Berbagai kata atau frasa baru dicipta melambangkan budaya hidup zaman moden. Dunia leksikon diletakkan dengan penciptaan kata-kata baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat ini. Oleh itu, kamus harus disusun dan diterbitkan secara berkala, tetapi cepat agar pengguna kamus tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui pengembangannya. Hal ini terutama kepada golongan media, profesional pelajar, dan pendidik yang merupakan golongan yang paling aktif dan kehadapan dalam penggunaan kata dan frasa baru ini. Maka, penerbitan berbagai jenis kamus seperti kamus fraseologi, kamus kolokasi, kamus neologisme, kamus media, kamus langgar, dan sebagainya adalah amat diperlukan untuk memenuhi tuntutan pengembangan semasa yang melambangkan budaya hidup zaman moden. Isu seterusnya ialah isu pendidikan kaedah membaca kamus. Perkara ini berlaku kerana jarang orang membaca panduan menggunakan kamus yang terdapat pelbagai perkara seperti penggunaan tanda baca, label, singkatan dan sebagainya dalam kamus. Contohnya, label BP dalam Kamus Dewan bermaksud bahawa kata tersebut hanya boleh digunakan secara tidak formal atau dalam keadaan tidak rasmi sahaja. Dalam hal ini disebabkan ada pihak yang mempersoalkan, oleh itu kaedah membaca kamus dengan cara yang betul perlu didedahkan kepada pengguna kamus terutamanya sejak di peringkat sekolah lagi. Isu pertumbuhan perkataan baharu pula merujuk kepada percambahan kata-kata pinjaman bahasa Inggeris baharu, terutamanya dari konteks TMK, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi, yang banyak digunakan khususnya pengguna media sosial golongan muda. Kata-kata ini perlu dimasukkan dalam kamus sebagai entry dan diberikan maklumat sistematik yang ditandai dengan label tertentu yang sesuai dengannya. Oleh itu, kamus-kamus Melayu mesti dikemas kini dengan penambahan kata-kata baharu, sejajar dengan perkembangan semasa. Seterusnya, kita lihat pula keperluan kamus dui bahasa.
Keperluan ini berlaku kerana saingan tahap globalisasi dan dunia tanpa sempadan menyebabkan rakyat Malaysia perlu menguasai lebih daripada satu bahasa, terutamanya bahasa utama dunia seperti bahasa Inggeris, Arab, Perancis, Cina dan sebagainya. Di Malaysia pula, disebabkan negara kita terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa, oleh itu, bagi meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat yang bukan penutur asli bahasa Melayu, kamus-kamus bahasa yang melibatkan bahasa vernakular adalah amat diperlukan. Contohnya ialah bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Keperluan aktiviti penterjemahan dan perkamusan turut meningkat melalui perluasan penggunaan bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa lain dalam pelbagai urusan. Contohnya, penciptaan kata-kata baharu melalui penggunaan popular dalam media massa dan media elektronik. Dan menurut Norisah pada tahun 2009, DBP sering dihujani dengan pertanyaan yang berkaitan dengan terjemahan atau padanan bagi sesuatu kata atau frasa. Isu yang terakhir ialah pengkomputeran kamus yang telah bermula sejak awal tahun 1980-an. Namun pada ketika itu, ia hanya pada tahap pemprosesan kata dan atur. Yang terkini pula ialah penggunaan sistem penerbitan elektronik untuk mempercepat proses penggubahan manuskrip kepada naskah sedia kamera. Dalam aspek perkomputeran, suatu sistem rangkaian perkamusan yang menyeluruh atau terdiri daripada sub-subsistem yang saling melengkapi juga dapat disediakan supaya kerja-kerja penyusunan dapat dilakukan dengan teratur dan lancar. Pada ketika ini, pengkomputeran kamus terdapat juga rangkaian sistem perkamusan yang membenarkan pengeditan kamus secara dalam talian bagi membuka ruang penyusunan kamus kepada masyarakat pengguna bahasa. Namun, kamus yang disediakan secara dalam talian memerlukan capaian yang mudah dengan kesediaan untuk dimuat turun oleh pengguna. Terdapat 3 aspek dalam isu struktur kamus yang boleh kita bicarakan, iaitu mengenai preskriptivisme dan deskriptivisme kamus. Dan kedua, maklumat sebutan. Dan ketiga, transliterasi Jawi. Isu yang pertama seperti yang boleh kita lihat, yaitu preskriptivisme dan deskriptivisme, di mana preskriptivisme merujuk kepada preskriptif, yaitu bersifat menentu atau untuk dijadikan sebagai satu panduan. Dan seterusnya, deskriptivisme dikaitkan dengan unsur deskriptif, yaitu pemaparan atau penjelasan makna secara jelas dan terperinci. Menurut Hartman dan James 1998, pendekatan preskriptif terarah kepada sikap normatif bagaimana bahasa atau variasi bahasa ditetapkan. Pendekatan kamus deskriptif pula ialah berdasarkan fakta yang dicari tentang sesuatu bahasa atau variasi bahasa, bukannya sikap bagaimana sesuatu bahasa itu harus digunakan. Dalam hal ini, keseimbangan antara preskriptivisme dengan deskriptivisme amat diperlukan agar kamus yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna kamus secara maksimum. Isu seterusnya iaitu maklumat sebutan. Isu ini merupakan persoalan dalam kalangan masyarakat pengguna maupun penyelidik kamus. Melalui maklumat sebutan, seseorang pengguna penutur asli akan dapat mengetahui sebutan baku kata-kata asing yang berbeza bunyinya daripada bentuk ejaannya. Manakala penutur bukan asli akan mempelajari sebutan dan pemegalan sebenar sesuatu kata bahasa Melayu. Contoh yang boleh kita lihat iaitu nakoda. Dia bukan disebut sebagai nakoda dan sepatutnya disebut sebagai nakoda.
Dan sistem sebutan dalam kamus dia adalah mengikuti bunyi mengikut sistem fonetik dan bunyi mengikut sistem fonemik. Terakhir sekali, transliterasi Jawi. Biasanya, trans ini terdapat dalam Kamus Dwi Bahasa. Menurut Awal Muhammad Amin, 1994, transliterasi Jawi amat penting bagi kata pinjaman Arab demi memelihara ketepatan makna dan sebutan di samping mempertahankan unsur warisan budaya yang ada dalam bahasa Melayu.